Alright. Dah Lan. Tengah cari dekat dah jumpa dah. Try tengok dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama lagi dalam Sifu Time. Kali dengan tajuk baru Power BI. So sebelum kita mula, kita akan mula sekejap lagi. Auto pun dah standby. Seperti mana kita punya resident staff dengan baju belang hari ni. Okay, so sementara tu kita pun nak buat cross posting juga ke beberapa tempat, and hope that you all can also share this live feed, live streaming kepada ramai orang, sebab tajuk ni tajuk yang menarik ni. Memang power ni, Power BI ni. So orang yang datang pun power. Boleh nampak kepowerannya tu. Kan? Power Ranger. Lan, kita overload buat cross posting jap. Okay. Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Malam ni kita berjumpa lagi dengan subjek yang saya tunggu-tunggu untuk belajar juga. Subjek ni kan ramai klien request. Saya rasa subjek ni akan jadi trend untuk 5 tahun akan datang. Jadi sesiapa yang kepada trainer-trainer yang dah tahu macam ni nak gunakan, lepas ni anda boleh beli baju-baju designer dengan menggunakan hasil mengajar Power BI. Oops. Dia punya promo lain macam. Dia punya promo kan, something wrong macam tu kan. By the way, sebelum orang tanya, saya beritahu lah ini adalah kurta daripada Tuan by Tengku Carry. Promo dah sikit kan kawan-kawan. Bukanlah kawan-kawan dan juga macam tu kan. So kain dia agak berbeza, selesa lah, dan tak adalah berpatutan lah untuk anda memilikinya. Okay. Wah, takut aku promote kan. Tak kena bayar tau. Ini bukan paid preview Okay, malam ni kita akan belajar tentang Power BI. Saya bukanlah salah seorang daripada panelnya malam ni. Saya adalah moderator. Malam ni 2 panel versus 2 Sifu versus 2 moderator. Macam biasalah kan, moderator kena over 2 orang. Padahal nak sebut ayat tu 4-5 ayat je kan. Jadi malam ni panel dia adalah Sifu Syekh. Sifu Syekh ni memang sangat genius dengan Power BI networking server ni semua, dan juga tak lain tak bukan Sifu Nizam yang kerap juga bersama. Sifu Nizam muka blur kenapa? Oh, malam ni belakang dia berlatar belakangkan KLCC katanya. Tapi tak apa, line dia mungkin ada sedikit ni because dia guna dia guna hotspot, tak apa. We can just go with the flow lah, Tapi malam ni kita akan belajar tentang Power BI, mungkin baru untuk kebanyakan daripada kita, tapi menjadi satu bonus point sekiranya anda telah mengetahui dengan banyaknya penggunaan Excel. Jadi Power BI ini adalah kesinambungan daripadanya, dan lebih ekstrim lagi penggunaannya daripada segi data dan juga daripada segi sharing, dan macam mana dia akan menghasilkan dashboard. Okay. Kita nak tengok adakah dashboard dia lebih canggih daripada dashboard yang ada dekat Excel, ataupun sama je. Kalau sama je, belajar je lah Excel. Tapi ramai yang berpandangan bahawa Power BI ini lebih mudah digunakan, dan saya dipahamkan Power BI ini kebanyakannya daripada bidang HR yang menggunakan dia. Okay. So saya pun dah okey ke cross posting? Dah, cross posting dah. Sekarang kita tengah share. So yang lain-lain pun tolong share sebelum kita start ni, sebab nanti nak dapat balik ni, aduh, susah ni. Bukan calon-calon orang kita nak jemput ni. Kita buat parti mana ni? Parti. Oh, malam ni semua jejaka tampan ni. Well, jejaka idaman. Jejaka idaman hari lelaki sedunia. Kan nak buat macam mana lah aku aja kan.
Minggu Rare. ni apa tu? Minggu ni minggu Excel. For me, minggu ni minggu Excel. Hari Isnin mengajar Excel lanjutan. Hari Selasa, Rabu mengajar Excel lanjutan juga. Isnin, Selasa, Rabu mengajar Excel lanjutan. Lepas tu Khamis pun, hari ni pun mengajar Excel juga. Di 3 tempat yang berlainan. Dua tempat online hari ni ialah classroom. Macam mana rasa kelas norma baru ni? Norma baru ni nombor 1, kalau betul-betul ikut SOP, peserta dah tak boleh membawang sebab duduk jauh-jauh. Betul? Kan? Jadi dia tak boleh lah mengata-ngata, cikgu aku pakai baju branded, tak boleh cakap dah. Dia boleh WhatsApp je kat grup kan. Yang keduanya, kita trainers ni kena menghidupkan lagi lah lebih kan, sebab tak ada yang gelak-gelak apa semua tu kan. Kita kena hidupkan lagi lah kita punya classroom. Janggal juga kalau dah biasa 20 orang, 30 orang kan, tiba-tiba 13 orang, tiba-tiba 17 orang kan, janggal lah juga. Tapi itulah norma baru kan. Life goes on, life goes on. Yes, yang penting ilmu tak boleh berhenti kan. Ilmu kena terus. Okay. Yep. Kamu share ni? Dekat Saya berapa banyak share hari ni? Ya. Dekat tempat saya sekarang hujan tau. Bukanlah hujan, baru berhenti hujan. So malam agak dingin. Tak tahu dah dekat lain. Tapi dengar-dengar ada banjir Hopefully yang banjir-banjir itu boleh apalah, boleh recover dengan pantas Betul. Okey, sikit lagi. Banyak sangat tempat kita nak share ni. Nak kongsi ilmu besar. Oh, ya ke? Rugi. Kan? Okay, I think that will be all. Okay, dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu. Dia punya power dia sampai dia punya connection pun 2. Itulah dia. Dia menanya juga, adakah dia dan sakanya? Seram pula aku. Saka ke bawah tu? Oh tak. Tengok nanti dia keluarkan apa? Dia bawa. Dia macam memaksimumkan teknologi. Betul jadi lah. nampak sisi dia berlainan. Wah, model sangat kan. Ni dipanggil yang bawah tu lagi meletup. Yang bawah tu lagi meletup. Yang baru tu lagi meletup. Dia dengar tak tu? Dia sedang berusaha untuk didengari. Yang bawah tu lagi meletup angle dia. Nampak lebih runcing. Okey tak? Oh, dia ganti. I see. Kenapa dia seorang nampak muda, kita semua nampak tua? Hati aku. Kamera kena cahaya lebih. Kena spotlight depan ni. Ada spotlight kat depan. Tapi guys, saya cuma minta maaf sikit je kan, sebab saya tak boleh pakai PC juga. At least sampai boleh kat sini lah. Yang ini saya boleh jawab dekat sini lah. Sebab dia nampak lebih smooth compared to pakai dekat PC. PC tadi macam menyakitkan hati dan meruntun jiwa. No problem. Yang penting ilmu tu. Yang penting ilmu tu. Ya boleh, insyaAllah. Dah pukul 9 dah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. So malam ni kepada semua yang menonton Seafood Time, kali ni kita akan bawa satu lagi tajuk yang menarik, yang lama sekejap saya tunggu sebenarnya. Kita bawa pengenalan kepada Power BI. So kita dah dengar Power BI ni dah merata lah kan. Talk of the town lah sekarang ni. Mana-mana pun Power BI. So daripada Excel, lepas tu orang duk cerita Power Pivot, kita dah bawa. Orang nak Power Query, kita dah bawa kat Seafood Time ni. So kali ni kita bawa geng dia. Power BI. So yang kita bawa hari ni pun Lan, kita bawa yang power kat Lan. Sangat power. Sangat-sangat power. So kita ada Syekh Nasir,
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat? Baik. Alhamdulillah. Sifu Nizam. Yes, saya di sini. Yes. Nizam Tapi sentiasa. cuma malam ni ada gangguan sikit. No Ni problem. mestilah. Cantik Apa? English. Wallpaper lain macam. You cantik. Ya. Kan? Yang penting dagu dapat runcing. Aku tak puas hati lah duduk-duduk macam ni. Padahal tadi melangkak Burger King 3 biji kan. Oh, tapi lepas tu jogging. Kita tengok awak punya status duk jogging anak beranak kan. Cakap lah, hai boleh jogging. Aku tak boleh jogging lagi. Okay, so malam ni Power BI. So, apa kita nak cerita Power BI ni? Macam-macam sebenarnya. So, kat mana kita nak start? Soalan nombor 1. Okay. Apa Power BI? Why? The big question. Why Power BI? Okay. What makes Power BI so powerful? Sampai orang kata, nak kena gunalah Power BI. I think kalau kita tengok kan, So, kena bagi fakta yang best ni. itulah. Kalau kita tengok kan, biasa kita pakai Excel. Okay, apa kelemahan Excel yang ada? Kalau you best tengok lah. Apa kelemahan saya rasa? Dia punya number of rows. Ya, number of rows. Okay, saya rasa itu adalah merupakan salah satu kelemahan yang paling ketara lah yang kita tengok dalam Excel sebenarnya. Sebab dia punya limitation of row. So memang Excel ni sebenarnya satu tools yang sangat powerful, yang sangat kita berguna lah. Memang macam-macam kita boleh buat. Tapi satu je kelemahan dia adalah data. Muatan data dia adalah limited. So oleh kerana data ni limited tu lah ada orang dah fikir cara lain. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Itu yang dia telah kembangkan Power BI sebenarnya. Actually dia adalah anak beranak kepada Excel sebenarnya. Bukannya bukan dia memang ada anak beranak kepada Excel. Tapi bagaimana dia buat tu sebenarnya? Itu yang cerita dia. Macam mana dia sebenarnya jadinya terwujud tiba-tibanya ada Power BI. Okay, bersalin lah Power BI. Dia ada bersalin. Dia anak kepada Excel lah. Okay, anak kepada IPA. IPA. Ni bukan keluarga nak IPA kan macam company lain kan. Rupanya di dalam juga Microsoft tu. Geng-geng Microsoft. Yes. Geng-geng Microsoft. Jadi jugalah. Itulah dia memang sebenarnya dia telah elakkan menggunakan row yang ada dalam Excel. Sebenarnya dia purely untuk proses. Jadi kita instead of kita tarik data ni daripada Excel, daripada row, column dan sebagainya, dia dah dikeluarkan daripada aspek tu, mana digunakan data. Data tu boleh jadi apa-apa jenis data yang ada. So mana data yang kita boleh tarik data daripada database, kita boleh tarik data daripada teks, kita juga boleh tarik daripada Excel itu sendiri, adik-beradik dia, kita tarik data masuk dalam Power BI. So bila kita dah tarik data-data ni daripada Power BI, then kat situlah Power BI melakukan sepenuhnya proses-proses yang kita nak buat. So apa sebenarnya prosesnya? Okay, dia ada beberapa proses yang mungkin nanti saya akan tunjukkan kepada anda sebenarnya. I think very interesting sebenarnya. Ramai yang terfikir macam mana sebenarnya data ni proses. Adakah kita tarik data terus jadi terus? Kan? Mungkin juga kita fikir. Ada juga ataupun kita tarik data daripada database, proses-proses kita dapat dashboard. Dalam Excel pun kita boleh buat dashboard juga kan? Kita boleh buat macam Power Query, kita ada buat Power Map dan yang macam-macam power lah yang kita biasa dengar. Alright, tapi konsep yang sama dia dah tarik masuk Power BI. Okay, yang tu yang saya nak ceritakan sekejap lagi. Okay, macam mana proses ni? Okay. Mana yang sesuai pakai Power BI ni? Ni golongan mana yang sesuai? Okay, golongan Itu boleh saya jawab tak? Boleh silakan. Dia tadi. Macam tadi ada soalan daripada tuan moderator tanya kenapa pakai Power BI kan? Okey. Dan siapa golongan yang sesuai? Dia sebenarnya yang sesuai adalah kalau mana-mana syarikat yang dia ada database dia dekat merata dunia. Contohnya macam multinational company. Okey, target dia yang paling besar teknologi macam multinational company yang mana contoh database dekat Norway nak dapatkan report dashboard tu untuk data dekat Australia. Macam nak combinekan semua data ni so called as a real time. That means kalau Australia update, macam mana Norway nak dapat, macam mana dekat Russia nak nampak. Dan macam baru ni, kalau tuan-tuan nak tahu, ni tambah sikit daripada apa yang saya cakap tadi, untuk Power BI sekarang ni, dia dah ada benda menarik.
macam baru ni, ingat tak masa COVID? Okay. Masa COVID hari tu, kita buatkan, kita combinekan Microsoft Forms, okay, dengan flow daripada Microsoft untuk masukkan segala data yang dia key in dalam form dan terus masuk ke dalam kita punya Power BI. Jadi maksudnya, contoh kalau saya tahu, dekat negeri Selangor, berapa banyak orang yang nak booking untuk tempat kuarantin. Okay, center tu dia akan key in. Center kedua pun key in, center ketiga pun key in. Macam nak collect semua form dan information ni terus masuk ke dalam Power BI. Dan dia punya penghubung dia adalah flow masuk ke dalam Power BI. Jadi sebab tu nama dia Power BI, sebab data source dia boleh daripada macam-macam, macam Syekh cakap tadi, daripada Excel sendiri, daripada Cube. Even though kalau anda ada data warehouse sendiri pun, dia ada tools yang boleh ambil data tu semua masuk ke dalam Excel anda. Sebab macam kita ada orang dia pakai Excel ni, dia jadikan Excel sebagai database. Jadi Excel bukan database, Excel adalah analytical tools. Dia tools dan Power BI juga adalah analytical tools. Tapi dia combinekan database dengan analytical tools dan dia hasilkan, maka terbersalinlah satu Power BI tu. Betul Syekh? Betul, tepat sekali. Itulah yang menarik kan. Macam anak bongsu accident ke ni? Dia lama-lama kan, tiba-tiba accident macam tu kan. Keluar anak bongsu tu kan. Itu anak bongsu, yes. Bukan anak bongsu accident lah. Okay. Dia salah tengok kalender. Tiba. Adalah kawan saya tu anak keempat, dia salah tengok kalender. Anak keempat, alhamdulillah. Itulah. Itu yang jogging tu. Whoops. Oops. Silakan. Ada je nanti angka-angka nak belikan poni ke mothercare ke apa. Silakan. Okey, teruskan. Cerita pasal keluarga pula dah. Mothercare pula dah. Okey, jadi balik kepada data tadi kan. Yang kita cerita tadi, data ni datang daripada banyak sumber. Daripada Excel, daripada database yang duduk dekat Norway, database yang duduk dekat Russia. Okay, mana kita combinekan dengan menggunakan Microsoft Flow, ataupun juga kalau kita nak mempermudahkan juga, mungkin juga kita boleh letak data dekat Azure. Yes. Database yang dekat Azure. So bila kita letak data Azure, data tu akan jadi satu centralized data. Dan selain daripada itu juga, kalau kita tengok dengan lebih lanjut, macam mana pula kalau saya nak proses data yang daripada Facebook? Mungkin kita fikir, boleh proses ke data daripada Facebook ni? Boleh ke saya proses? Ni ataupun saya nak tahu siapa stalker saya ni. Kita boleh juga dapat maklumat tu. Ataupun siapa yang suka follow kita. So bila kita post je something, saya nak tahu siapa yang suka duk tengok kita je. Tapi tak bagi komen. Apa kita boleh tengok juga. Okay. Dan mungkin juga kalau ada nak tengok lagi menarik, kalau ada daripada segi marketing pula, I think biasa yang marketing nak tahu, okay, negeri mana yang selalu membeli barang dengan kita. Ataupun kita nak tahu bila kita publish sesuatu, macam sekarang kita ada digital marketing kan. So bila kita buat digital marketing, kita akan postkan pelbagai yang email-email yang kita hantar kepada seluruh dunia. Okay, bila kita hantar digital marketing kepada Facebook, kepada mail, pada email, kepada Instagram. So maklumat-maklumat ni tadi kita boleh tarik. Macam mana kita tarik ni? Okay, ini juga yang saya just nak tunjuk kepada anda. Kalau anda pernah dengar MailChimp kan? Pernah dengar tak MailChimp? MailChimp. So MailChimp ni kalau tuan tengok, saya just nak share sedikit screen saya ni. Okay, just in case kalau tuan nak tengok seketika, right? So saya share sekejap ya. Okay, ini adalah satu contoh Power BI desktop. Right? Tadi Power BI desktop ni kalau kita tengok, kita ada file, kita ada get data. Dalam get data ni kita ada more. Right? So dalam more ni kita ada satu option. Dalam ni kita tengok ada online services. Nampak tak? Kita ada bermacam-macam online services. Banyak banyaknya. Banyak ni. Tapi saya sendiri pun tak sempat nak explore ni. Tapi ni memang sangat menarik. Saya sendiri pun tak sempat nak explore. Sebab dia tak sempat datang pun ni. Tak sempat datang dah keluar baru dah. Okay? Betul. Sakit hati betul. Sakit hati lah betul. Tapi kita buatlah sedaya mana yang kita mampu. Salah satu yang saya biasa guna MailChimp. Kalau saya nak tengok siapa stalker saya gunakan Facebook. Dan juga kalau saya nak tahu maklumat lanjut tentang SharePoint, dan juga mungkin kalau siapa yang menggunakan penjualan secara online, menggunakan Stripe, okay, juga boleh menggunakan ni.
Sebab dalam Stripe ni kita boleh buat invoicing, kita boleh hantar invoice kepada customer buat pembayaran dan kita akan dapat dia punya statistik akaun kita. So kita boleh matchkan kita punya Stripe dan juga kita boleh matchkan dengan Mailchimp. Macam mana kita boleh matchkan ni? Inilah yang saya cerita yang saya nak ceritakan pada anda tuan-tuan semua. Okay, sebenarnya bagaimana? Apakah rahsia yang ada dalam Power BI yang tak ada dalam Excel? So itu adalah satu powerful tools yang kita nak tengok ni adalah relationship. Relationship yang sangat-sangat. Okay, mungkin kat sini saya just nak share kepada anda ni adalah relationship yang kita nampak dekat sini. Mungkin nanti lepas ni saya akan tunjukkan kepada anda sebentar lagi. Okay, mari kita tengok seketika. Okay, yang tuan-tuan, okay, apa yang saya nak cerita kepada anda tadi, kita boleh tarik pelbagai data daripada mana-mana sumber. Betul. Dan apa yang saya just nak tambah juga lagi satu, isu yang mungkin anda tengok, data-data yang disimpan dalam kerajaan. Rasa ramai kerajaan-kerajaan rasa macam kurang selesa meletakkan data dia dekat cloud. Selesa tak? Tapi dia pakai Google Service. Itu jadi satu persoalan security. Ya, Security, ya. So dia lebih prefer letak on-prem rasanya kan? Betul. Betul. Jadi maknanya kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan dia rasa macam kurang selesa meletakkan data ni dekat cloud. Okay, dia akan rasa terancam. Macam mana pula kalau kita ada isu politik yang menyebabkan kita tak dapat nak akses data? Apakah akan terjadi kepada data-data ini? So this is something yang saya rasa sangat-sangat kritikal yang ramai syarikat-syarikat, ramai juga jabatan-jabatan kerajaan akan rasa macam kurang selesa. Macam mana nak letakkan data ni? So sebenarnya saya ada satu solution untuk tuan-tuan semua. Okay, macam mana nak selesaikan masalah ni? Kalau nak tahu, kita ada sesi yang seterusnya. Sesi seterusnya macam tu. Jangan lupa. Saya pun berdebar dengan saya cakap. Awal-awal bagi teaser ni. So lepas Kita bagi teaser dulu ni. yes. Cerita security ni memang sangat-sangat. Saya pernah ditanya oleh pengurus Petronas, ditanya macam mana nak mengawalkan security ni. Saya pun sendiri pun tak ada jawab. Sampai sekarang ni saya dah boleh jawab. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Okay, so itu adalah teaser untuk saya nak untuk next session ni. Siapa nak dengar tentang security jangan lupa. Betul. So ingat ni secara tak langsung kita akan bagi tahu akan ada part 2 dan mungkin akan ada part 3 on Power BI dekat si full time. So tolong follow takut terlepas. Ya, betul. Okay. Saya tambah sikit. Boleh saya tambah? Angkat tangan, cik. Angkat tangan Boleh. Okey. Angkat tangan. Okey, jadi dia macam ni. Macam saya cakap tadi, get data, kita boleh dapat get data daripada macam-macam sources. Okey tuan-tuan, macam sekarang mungkin kalau anda buka sekarang, sources yang anda datang mungkin yang ada saja. Okey, dan sources ini dia berubah setiap masa. Macam saya dengan Syekh cakap tadi, dia sentiasa update. Jadi kalau mungkin hari ni anda tanya kat saya, okey Nizam, Syekh takkan boleh Facebook je. Buat masa ni kami tak akan kata macam dia hanya boleh Facebook saja. Buat masa ni yang dia allow only lah Facebook saja dulu. Kita tak tahu lepas ni dia update, dia akan bagi dekat dalam platform-platform yang lain. Dan data-data sources yang ada ni, kalau tak dulu, saya ingat saya masa mula-mula Power BI dikeluarkan, JSON file tak boleh. Google Analytics belum boleh. Tapi sekarang saya tengok balik, dia dah tambah, dia jadi makin banyak. Kalau tak dulu dia more kepada Microsoft punya services, sekarang dia dah expand lebih banyak. Jadi sebab tu kita orang cakap, kita orang tak sempat nak explore semua pun, tapi yang kalau tuan-tuan, kalau yang mendengar ni datang daripada Singapura, kalau daripada Singapura cakap Hadoop, dia memang tahu dah apa tu Hadoop. Sekarang ni memang Power BI pun setakat Hadoop, dia sekali hadap je dia hadupkan benda tu. Tak ada masalah untuk buat big data. Habis tu hadap tu. Tak ada hal punya. Sebab kalau ada bila kita buat Power BI, kita buat analytic. Dulu mana geng-geng yang buat data science, dia macam pandang Excel dan Microsoft macam picisan, macam alah yang ni apa je tools dia boleh pakai. Okey, aku pakai R. Kalau anda perasan dalam get data juga tuan-tuan, dia juga boleh ambil data daripada R dan juga daripada Python. Kalau anda ada data sources daripada anda simpan database anda dekat menggunakan R itu juga. Maksud analitik daripada R hantar dekat dalam kita punya Power BI pun boleh tuan-tuan. Dan dia sources tu memang sekarang banyak, dan sekarang banyak Microsoft Azure, dia ada promote banyak Azure, dan saya tengok Azure pun dah makin macam-macam letak data lake macam-macam, dan time by time Microsoft dia makin acquire makin banyak company-company kecil-kecilan ni untuk jadikan data source dia. Jadi jika anda
try pakai Power BI tuan-tuan. Macam saya kata dekat Norway, dekat Russia, database semua dia bersusun dalam bentuk yang sama. Tapi kalau apa pun data yang kita pakai, kita kena faham structure of the data and then design of the report. Tadi Syekh kata dalam Power BI tentang security. Yes, saya faham semua orang risau tentang security. Security paling senang lah Syekh. Saya cakap, saya kata simpan data dalam OneDrive pun orang tak percaya. Simpan dalam OneDrive pun orang tak percaya sebab dia takut nanti orang boleh hack. Okey. Setakat ni, cloud yang pernah kena hack hanyalah iCloud je tuan-tuan. Yang cloud lain belum kena hack lagi. Bukan tak boleh tapi belum kena hack lagi lah. Jadi jangan risau pasal security. Sebab tu sekarang iCloud dia naikkan dia punya quality security sebab ada orang pernah try to hijack dia punya cloud. Jadi tuan-tuan jangan risau in terms of security. InsyaAllah Syekh akan sharekan kelebihan macam mana nak pastikan ini lebih secure dalam kita punya Power BI nanti. Memang. Tapi kadang-kadang kan orang yang risau secure tu tahu tak dia pakai apa? Alah, apa yang orang cocok kat USB tu saya lupa nama dia. Astaghfirullahalazim. Yang cocok kat USB tu. Ketam drive. Ke USB. Pen drive. Ketam. Astaghfirullahalazim. Saya dah 6 tahun tak pakai ketam drive ni. Ketam drive. Tak pakai. Sebab saya dah pakai cloud Action je. tau. Oh, action. Tahu tak? Ketam pakai drive saya pen drive guna tu. untuk buat apa? Saya guna untuk buat apa? Untuk sedal pintu. Jahat. Oh, ya, bijak Riak. lah. Dah ke laut kan ni? Dah ke Dah laut. ke laut. Oh. Penuh keriakan dia ni. Okey. Kecam kau ni. Netizen kecam kau ni. Sebelum tu, Ya. kepada semua viewers kita, jika ada apa-apa soalan, this is the time, tanyalah soalan-soalan kepada kita punya panel-panel ni. Okay. Yes. Tanya Highland, baju tu datang dari mana, berapa harga pun boleh. Sambil-sambil. Boleh tanya lah. Boleh. Harga cannot reveal. Itu dah nak pergi dah. Ya. Takut. Nak cari harga boleh cari harga. Okey. Ni ada ni stalker-stalker ni kan. Seram lah aku. FB boleh stalker sekarang. Stalk pun boleh stalk. Nak tahu Lazada siapa kita kita spend berapa? boleh carikan. Bukan cakap boleh stop, boleh analitik lagi kita punya Boleh analitik ke? Yes. Show us the beauty of Power BI. Alright. Silakan. Okay, so sepintas lalu saya akan sharekan slide sikit mana kesimpulan daripada apa yang kita bincang tadi. boleh analitik. Tengok baju yang pakai kalau kita driven. Yes, saya dah buka dah dia punya kitab. Saya dah buka slide. Ni nak cerita Yes, sebentar baik. dulu. Takut masa kita singkat sebenarnya 1 jam. Macam-macam kita nak cerita ni. Okay. So harap kita dapat ceritakan ya. Okay. So sebentar lalu basically apa yang kita nampak dekat sini, Power BI merupakan salah satu business analysis service yang disediakan oleh Microsoft untuk melakukan pelbagai processing dan juga analytical yang kita boleh buat. Maknanya akhir produk ni memang siapa yang digunakan. I think tadi ada tanya siapa. Ia banyak digunakan untuk analysis solution, project manager, business executive, CIO, CEO. Mana CIO, CEO memang kena belajar ni. Kena tahu macam mana guna ni. Dan satu lagi yang kita nak tunjukkan kepada anda ni, kita ada cube ni. Kenapa cube ni? Anda faham tak apa cube maksud ni? Itulah data cube. Data cube. Anda perasan tak? Memang kalau data cube ni biasa kita rujuk sebagai apa? Bila kita tengok data cube macam ni lah, tuan-tuan. Rasa-rasanya lah, dia sebenarnya merupakan satu relationship ataupun perhubung kait di antara satu objek dengan satu objek. Contohnya satu cube ni adalah satu table, satu cube ni lagi satu table, satu cube lagi satu table. Jadi kalau tuan tengok ni sikit, saya tunjukkan kepada tuan ada satu set data ni. Okay, ni ada satu set contoh data yang kita nampak. Okay, kita nampak ada perkaitan, nampak tak? Nampak hubungan dia hubungan kahwin ni. belum kahwin kan? Sebelum kahwin, selepas kahwin, anak dia, cucu cicit dia. Jadi maknanya kalau kahwin kita 1, kahwin 4. kahwin 4. Itulah ganas. Kan Merentas Public, negeri, rumah segala ada lah ni. Itu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ni, ni merupakan satu design yang telah dibuat menggunakan satu konsep data warehouse. Okay. Sebenarnya data warehouse ni merupakan satu cube of data yang ada relationship di antara satu data dengan satu data. Maknanya satu yang elemen yang paling penting dalam data warehouse, dia ada satu item dipanggil sebagai timeline. Timeline ni akan ada satu tarikh yang akan simpan sebanyak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi mana persoalan yang kita nak tahu, contohnya lah,
satu supermarket pada pukul 7 sampai pukul 8 malam, orang suka beli apa pada Yes. waktu tu? Ini adalah satu soalan yang biasa supermarket nak tahu. Kenapa kita nak tahu Yes. yang tu? Sebab bila Sebab- kita tahu dia nak beli apa, boleh kita stokkan barang apa yang ada kan. Betul. Antara satu. Yang something yang Ah, yang sangat penting lah, yang CIO suka nak tahu. Okey. Dan daripada sini juga Okay. saya nak ceritakan kepada anda tuan-tuan semua. Okey, kalau kita tengok yang perhubungan tadi, dan kita juga boleh buat tanpa menggunakan data warehouse. Kita juga boleh menggunakan data yang tanpa data warehouse. Tapi apa kelemahan dia? Rasa-rasanya apa kelemahan? Lemah nak jawab tu kan. Kelemahan tu. Nak jawab kan? nak jawab pun dah lemah. Dia jawab pun dah lemah. Tu Jadi lah. sebenarnya Ini lagi susah tapi- pada kusum Melaka ni. Okay, kalau kita tengok macam ni lah, saya tolong bantukan jawab soalan. Okay, kalau kita tengok data yang berkait dengan satu lain, maknanya kita boleh drill down ni sampai ke anak cucu cicit dia. Sampai ke cacing pun kita dapat tahu. Itu yang sebenarnya bila kita ada perkaitan, kita boleh tahu Yeah. cacing tu makan apa. Jadi seperti macam tu. Jadi kalau kita ada timeline ni, maknanya kita boleh dapat maklumat-maklumat yang terperinci. Jadi maknanya hasil output dashboard kita jadi lebih cekap. Dan kita boleh dapat sampai 7, 8, 10, 15 kali ganda kita nak tarik. Itu yang kita nak. Ya betul. Dan tapi kalau kita tarik data yang biasa sahaja, maknanya kita hanya boleh tarik sepaling-paling kurang 3 level saja. Jay, ini got something to do with data hierarchy ke? Lebih kurang, yes, data hierarki dan juga relationship di antara satu sama lain. Ya. Jadi, bila kita dah ada relationship tadi, then barulah kita masuk pada perisian yang kita nak guna. Perisian ni. Tadi, Highland tadi ada tanya saya tadi, apa beza Power BI desktop dengan Power BI? Ada kan tadi? Ini yang saya nak jawab, yang saya nak tolong jawab untuk tuan. Okey, jadi sebenarnya kalau tuan tengok ni, ini adalah satu contoh Power BI desktop. Sebenarnya kita boleh download ni percuma je. Pergi dekat Power BI Microsoft.com ni, kita boleh download secara percuma. Dan kita boleh Download buat percuma kan? macam download percuma je. Maknanya Pakai je kita siapa-siapa bayar. pakai pun free juga. Pakai pun free juga. Pakai Yes. pun free, tapi publish je lah bayar. Tapi tak itu apalah, betul. kita dah buat analisis. So bila Betul. kita dah ada desktop, kita dah ada analisis ni tadi, then kita juga boleh hantar kepada web. Ini web kita ni. Alright, so tengok tuan yang ni adalah dekat web. Yang ni dekat dalam desktop. Dan yang ni pula dalam mobile. Serupa tak? Dia tak payah buat 3 kerja kan? Betul. Betul. Dia macam cross posting lah ni. Dekat web. Yes. Yang ni adalah kita punya desktop. Maknanya bila kita buat apa-apa perubahan, kita terus boleh hantar kepada web. Apa kelebihan dia adalah, maknanya CIO ni boleh tengok dekat mobile dia terus. Betul. Itu yang Tak kita payah nak. balik. Tak payah balik office baru tengok report kan. Dia duduk kejap pergi toilet tengok, dah siap report. Itu yang saya kata. Report. Bos sambil lalu, saya nak report lagi 5 minit. Bos, sebelum bos duduk, report dah sampai. Tak ada hal. Report dah sampai. Tak ada hal. Itulah. Itu yang bos tu nak. Kadang-kadang bos nak di report bukannya hari ni, nak semalam. Itu biasa. Betul. Saya nak report bukan hari ni. So kita kena Jadi lepas sediakan ni- report 7 hari dulu. Itu yang kita nak. Jadi sekarang Jadi ni kita lepas dah ni- advance. Jadi lepas ni kalau bos dalam hati baru nawaitu minta report, dah siap bos, tak ada hal. Betul? Dia klik Yes. satu jari je dah dapat jawapan. Itu yang kita nak. Itulah berapa powerfulnya Power BI ni. So maknanya satu klik ni kita dah dapat macam-macam. Dan kalau tuan tengok juga, maknanya kalau data-data yang terkini, katakan ni data ni yang lama dah, seminggu dulu, kita boleh klik refresh je ni. Bila kita klik button refresh ni, kita boleh dapat maklumat terkini. Tapi untuk dapat maklumat terkini, kita ada beberapa proses lah. Okay, beberapa proses. Macam mana kita nak dapatkan data terkini. Yang ni pun kita ada satu sesi lagi untuk dapat data terkini ni macam mana pula. Tapi kita teaser kedua.
Teaser kedua. Teaser kedua ada ni. So kita ada 2 teaser ni. Teaser kedua ni juga menarik. I think siapa yang nak tahu tentang teknikal, memang saya boleh ceritakan kepada anda macam mana nak dapatkan maklumat ni. Bila kita klik saja kita dapat maklumat ni terus. Okay, I think maklumat ni saya rasa ramai yang terpinga-pinga macam mana nak buat. Okay, tak apa. Yang tu kita cerita kemudian. Tapi apa yang objektif yang saya nak sampaikan pada tuan, sebenarnya kita boleh tengok dekat desktop, kita boleh tengok dekat mobile dan kita juga boleh tengok dekat web. Sangat-sangat berguna. Tuan Syekh. Ya saya. Kadang-kadang bila saya mengajar Power BI kan, ada orang tanya, Cik Nizam, Power BI ni boleh tak masuk dalam PowerPoint? Kita dah ada Power BI, dia nak juga PowerPoint. Jadi jawapan yang tertepat adalah Power BI is beautiful enough for you to do presentation. Itu je. Betul. In fact kalau dia nak tukar juga kepada PowerPoint boleh, tak ada masalah. Boleh. Kena ada license je lah. Itu je lah kan. Aku baru nak tanya, nak juga PowerPoint kan? Rupanya dia license terus senyap. Some bosses kalau tak ada PowerPoint itu bukan presentation namanya. Yes. Dia punya mindset tu kan, tu sampai kadang-kadang sanggup copy chart daripada Excel ke mana-mana source letak dalam PowerPoint, kadang-kadang dokumen tu pergi letak dalam PowerPoint semata-mata nak bagi benda tu nampak presentation. Yes. Ni dah berubah lah Ni ada soalan dekat mana nak kena, bagaimana nak install dan kena bayar ke Power BI ni? Ni ada soalan daripada Bina ni. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau nak download ni percuma je. Tak ada masalah nak buat, nak edit, nak apa semua boleh. Betul. Boleh buat semua. Maknanya anda bebas untuk buat apa-apa. Jadi hanya publish nak publish sahaja ada isu sikit sebab kena ada license. Tapi in fact kalau anda tak nak pakai license, anda boleh snap gambar. Boleh jadikan dia sebagai gambar, boleh exportkan kepada mana-mana. Tapi gambar dia taklah interaktif, taklah menarik. Itu je. Sebenarnya tak adalah beat the purpose lah sebenarnya. Purpose sebenarnya Power BI ni kita nak ada interaktif. Tapi kalau kita snap gambar bagi gambar, tak ada hasil lah. Betul. Feel kurang lah. Ya, betul. Feel dia kurang. Dia manusia ni nampak button dia suka. Nampak button dia mesti nak tekan. Letaklah apa pun button dia mesti tekan. Jadi sebab tu kena ada feel dia tu. Betul. Menarik. Dia kena ada something yang menarik untuk dia tekan. Itu yang kita nak tengok. Tapi one thing, bila kita nak publish dekat internet ni ataupun kita nak publish dekat mana-mana, satu kita kena ada license lah. Yang seperti mana yang saya nyatakan pada anda. So jadi kita boleh login kepada akaun, menggunakan akaun organisasi. Kita tak boleh guna akaun biasa ni macam Hotmail, Yahoo tak boleh pakai. Kita nak kena pakai akaun organisasi. Itu sajalah. Bila kita register sebagai akaun organisasi, kita boleh guna secara percuma. Betul. Syekh boleh tahu tak roughly license tu berapa per user, per year ke? Alright. Mungkin license tu saya akan cerita sekejap lagi. So tapi license ni pun dia bulanan. Kita boleh bayar bulanan. Kita boleh bayar bulanan. So harga dia berbeza-beza ikut negara. Kalau tak salah saya, ikut negara, kalau negara yang membangun dia mahal sikit. Harga macam yang underdeveloped mungkin murah sikit. Okay, dia berbeza-beza sikit. Mungkin kalau tuan nak tahu lebih lanjut tentang harga ni, tuan boleh check dekat website powerbi.com. So dia ada harga yang tertera dekat situ. Mungkin anda boleh tengok. Mungkin nanti saya akan sharekan kepada anda lah macam mana nak tengok harga dia. Okay, so jadi maknanya secara ringkas tadi kita boleh pergi kepada powerbi.com dan kita boleh register dan kita boleh start secara percuma. Maknanya kalau anda ada akaun Office 365 ni, kebiasaannya anda akan dapat Power BI free. Ini yang menarik ni. Sebab saya sendiri menggunakan akaun Office 365, memang saya ada satu license untuk Pro. So maknanya saya secara percuma. Kalau anda ada subscribe Office 365 ni, secara ramai yang tak tahu sebenarnya ni. So bila dia register Office 365, dia ingat Office 365 je, Power BI tak ada. Ada. Power BI tu ada dalam kita punya subscription tu. Rugi anda tak pakai. Ada yang satu customer tu dia dah pakai Office 365 dah 3 tahun. Tapi dia tak pernah tahu pun Power BI part of application. Rugi 3 tahun dia tak pakai. Sayang. Okey, Tuan Syekh saya tambah sikit boleh pasal Power BI tu? Okey. So 365 yang Tuan Syekh masukkan adalah Power BI Enterprise ya tuan-tuan.
So kalau dia ada dua, satu yang family, Betul. satu yang enterprise. So kalau biasanya kita bekerja kita akan dapat enterprise. Especially yang ni memang saya cakap tuju khaskan kepada sesiapa yang dalam education punya line. Maksudnya anda cikgu sekolah, anda belajar dekat universiti, anda bukan belajar, anda lecturer dekat universiti ke, bekerja di universiti, anda punya account contoh macam highland@um.edu.my. Anda boleh dapat Office 365 dan boleh gunakan dan anda boleh try pakai Power BI ni. Tak ada masalah. Itulah Jadi itulah rugi sekarang yang kita kelebihan tak ni pakai. ada. Dah ada facility kita tak pakai, rugi sangat. So Lepas I tu kita think, pakai yang lain pula kan. ya betul. Kita pakai yang lain-lain yang berbayar pula. Kita dah Yang dapat percuma, berbayar. tak dapat. Nak pakai yang berbayar juga. Yang berbayar yang lain kan. Lepas tu nak kena buat tender baru lah apa semua. Sedangkan yang ni memang dah ada. Ada. Kita boleh pakai. Diorang tak tahu. Okay, give me few second kepada kaki tangan UM kan, kaki tangan akademik ke, pelajar dan juga pensyarah, anda dah ada Office 365 tau. Try to find Power BI dalam tu. Okay, sekian, terima kasih. Sempat promo. Anda ada Power BI dan juga anda boleh download Microsoft Office ke dalam anda punya PC untuk 365. Tak payah lagi nak pakai yang pirate. Ada yang suka pakai pirate. Jangan pakai pirate sebab sekarang data security jangan. Memang kami nasihatkan bukan sebab duit, sebab security. Your data security is much more important. Sebab tu macam saya cakap awal-awal tadi, bila pakai Power BI, ramai orang risau pasal security, iaitu nanti Syekh akan tunjukkan trik dia. Alamak. Trik dia, ganas lah. Okay, ni bunyi. soalan ni. Okay. Kata, adakah Power BI auto detect relationship to advisable? Especially untuk big data, jika tidak, apa jenis-jenis relationship updated dalam Power BI? Okay. Alright, I think soalan ni memang ramai yang keliru sebenarnya. Tapi kita make it simple lah macam ni lah. Dia sama macam relationship dengan database. Macam kita ada one to many, one to one, many to many. So benda tu semua, konsep semua ada. Maknanya kalau anda faham konsep tu, memang tak ada. Kalau tak faham pun tak apa, masuk kelas saya. Anda akan faham lagi. Yes. That's how you promote your class. Masuk kelas kalau, dia, satu hari anda dah pandai dah. Confirm. Kalau anda nak onkan auto detect untuk relationship tu, bergantung kepada anda punya primary key tu. So tapi kalau nasihat kami lah untuk big data, kalau boleh jangan trust pada auto relationship tu. Auto detect. Auto tu sebab nanti auto detect sebab kita takut nanti mungkin dia tak hubung dengan data yang kita nak dan sepatutnya. Sebab kadang-kadang kita faham data macam Syekh tunjuk tadi, data daripada cube yang berbeza. Sometimes cube ni bukan kita yang buat, sometimes orang lain yang buat. Tapi primary key dia adalah sama dengan apa yang kita setkan satu lagi cube lain. Macam ini contohnya primary key dia A. Yang ni primary key ni pun A. So kalau kau relationship auto detect, dia akan detect A dengan A. Tapi sebenarnya kita bukan nak A dengan A. Kita nak A sini link dengan B punya primary key kat sini. Jadi rather than you pakai auto detect, baiklah macam Syekh kata, kita faham konsep yang one to many, many to many, many to one. Yang macam tu lagi bagus. Sebab untuk big data, memang Power BI sangat powerful dan sangat advisable. Dan kalau siapa nak pakai Power BI untuk buat decision making, nak buat macam data driven punya decision making, yes tuan-tuan, Power BI macam tadi, kenapa kedai perlu tahu barang apa orang beli pada hari apa, musim apa, sebab apa. Macam tu. Kita contoh macam orang jual emas, ada setengah orang dia jual emas sebab COVID saja. Tapi kalau siapa yang buat projection, buat forecast menggunakan Power BI, dia tahu bila masa yang sesuai untuk you start jual emas yang ada. Macam orang kata, if people are looking for gold, you shouldn't go for gold, but you are jual shovel. Jangan cari gold, tapi you cari shovel. So Power BI adalah the good things untuk buat macam tu. Betul Syekh kan? Betul. Tepat sekali. Yeah. Saya tambah sikit lah. Mungkin satu lagi bila kita cerita relationship kan, kadang-kadang kita nak tarik data ni bukan daripada sumber data kita sendiri. Kadang-kadang data tu mungkin daripada sumber lain. Contohnya mungkin daripada MailChimp, kita nak gabung dengan Facebook, dengan database kita. Itu dah database kolom yang nama berbeza. So jadi maknanya bila kita buat relationship, memang auto detect memang tak boleh nak detect lah sebab nama kolom dia berbeza. So bila nama kolom dia tak berbeza, jadi kita kena faham data tu sendiri. Maknanya itulah yang kegunaannya data scientist. Maknanya dia kena tahu apakah perkaitan dengan data ni dengan data yang satu lagi. So bila dia nampak perkaitan tadi, relationship tadi akan jadi lebih tepat.
Itu yang banyak yang kita keliru. Kadang-kadang kita main bedal je, join. Jadi apa jadi? Jawapan kita pun jadi sampah jugalah. Itu yang punya dashboard kita jadi entah apa-apa. So iaitu yang kita kena betul-betul jelas lah. Okay? Alright. Kalau kita tengok for some, dia kata Power BI ni nampak big technical. Kan? Macam mana kita nak convincekan orang yang non-technical, contohnya macam non-background IT people to use Power BI. Actually benda ni simple je nak pakai kan? Betul. Saya boleh buktikan sebenarnya. Saya pernah mengajar student saya sehari saja. Dalam sehari dia dah boleh buat dashboard. 5 dashboard dalam satu hari. Saya ajar dia satu hari, maknanya anda sebenarnya tak perlu teknikal, tak perlu buat apa-apa, tak perlu tahu database, tak perlu tahu apa-apa pun. Yang penting ada tahu anda nak buat apa. Yang penting anda tahu data apa. Anda tahu nak apa. Itu je Anda penting. tahu apa. Bila anda tahu anda nak buat apa, tarik, sambung, cantum, anda nak keluarkan rekod apa, sudah. Sehari memang. Sehari memang saya boleh jamin. Dan sedikit creativity, betul Syed? Creativity maksudnya apa, sebab dia Power BI ni, dia ada satu part lagi, nama dia adalah visualization. So how you want to visualize your data? So kalau data tu you ambil numbers, letak numbers saja, and then orang tak nampak apa-apa numbers. Tapi you can visualize it, you can be creative macam sekarang Syed tunjukkan, rather than tunjuk numbers. So tunjuk visualize macam ni. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau siapa yang memang praktis data scientist, anda boleh cuba Power BI ni dan cuba dia punya visualization. And compared to R punya analysis yang anda gunakan, okay, cuba tengok dalam Power BI adakah dia lebih mudah untuk visualisasi data anda dan lebih mudah untuk orang faham. Sebab the reason of we are doing dashboard and we are doing this kind of analysis sebab kita nak convey the data to other people. So if we conveying the data yang tak correct, yang tak tepat, orang tak faham, it's just defeat the purpose of conveying data and visualize the data. So Power BI ni sebenarnya memang dia mudah untuk communicate dengan orang, communicate dengan kita and tell Excel and tell kita punya data that I want this. So abang nak ni ke? Dia keluarkan abang nak macam ni. Nak macam ni, yes. Sebab tu Syekh boleh ajar orang dalam masa sehari dan orang boleh faham keluarkan dashboard sebab dia tahu apa yang dia nak. Ni kadang kita tanya, you nak tunjuk apa? I nak tunjuk report lah. Report apa? Report lah. Apa report? Report polis pun boleh. Aman, tak ikut SOP. Aman tak ikut SOP. Ni ada soalan lagi ni. Dia kata, is there a limitation for Power BI? Tak dengar macam mana? Ada limitation Power BI? So far, saya tak dengar lagi apa limitation. Memang macam-macam boleh buat. So dia limitless. So maknanya anda, yang limit ni adalah idea kita. Idea kita lah adalah limit sebenarnya. So maknanya kalau kita tengok dekat interface kita ni, yang tuan-tuan tengok, ni adalah contoh dashboard ni. Okay, maknanya bila interaktif ni, kita boleh klik mana-mana, maklumat kita akan dapat narrow down. Kita boleh drill down all kind of information. So maknanya kita boleh nampak maklumat-maklumat secara interaktif. Sangat interaktif sebenarnya. So bila kita klik, ini yang report akhir yang kita hasil. Tapi daripada data akhir ni, maknanya kita kena tahu data tu daripada mana. So maknanya ni data-data kita. Right, contohnya, data saya lambat sikit ni. Ni data kita ni. So data ni berbentuk macam ni. So bila data kita dah dapat daripada pelbagai sumber, right, daripada sale, okay, daripada sale by bulanan, dan sale daripada customer code, dan kita wujudnya relationship yang tadi yang saya tunjukkan pada tuan-tuan tadi. Okay, bila relationship tadi dah ada, kita dah boleh buat dashboard. So dashboard ni pula kita boleh buat beberapa dashboard. Dashboard pertama, dashboard kedua, right, dan sebagainya. Dan kita juga boleh nampak ni, saya lambat sikit. Komputer saya lambat. Nak buat macam mana? Okay. Komputer saya lambat. Itulah komputer saya lambat. Okay, so kita nampak dekat sini. Kita nampak dia by map dan sebagainya. Jadi kat sini kita boleh nampak apakah barang-barangan yang banyak dijual, kita tengok dapat secara interaktif. So this is something yang kita nak hasilkan sebenarnya. Okay, dan juga kalau anda tengok tentang anda nak buat correlation, kalau siapa yang dekat UM ataupun daripada bidang akademik, saya rasa yang paling biasa yang dia nak buat adalah correlation. Mungkin ramai yang tahu apa itu correlation ataupun statistik. Pernah dengar kan correlation kan? Tahu.
berhubung kait dengan satu persamaan dengan satu persamaan, kita nampak apa perkaitan tadi. So anda juga boleh buat correlation ni dalam Power BI. Tak perlu pakai MATLAB. MATLAB kan pening juga kan pakai formula macam-macam. Betul. Pakai Power BI. Power BI dah boleh dapat solve masalah ni. Kalau anda nak kreatif lagi, anda juga boleh menggunakan Power BI dan juga Python ataupun R dalam ni. Yes. Nampak? Anda juga boleh guna R dalam ni. Boleh masuk. Apakah coding-coding R yang anda nak gunakan ataupun coding Python. So maknanya anda juga boleh masukkan arahan-arahan Python di dalam ni. So nampak dekat sini kita ada report, kita ada data kita dan kita ada relationship. Dekat sini kita punya visualization. Tadi Encik Nizam tadi ada cerita tentang visualization tadi. Okay. Dan dekat sini juga kita nampak pelbagai cara-cara method yang kita nak lakukan, drill down dan sebagainya. Right? So, there's something yang kita nampak dekat sini lah, secara ringkas. Ya. Okay. Right. Dan berbalik kepada kita punya data tadi, secara ringkas, kita boleh tarik data daripada desktop, service dan juga mobile. Seperti mana saya ceritakan kepada anda tadi. Okay. Maknanya secara ringkas UI yang saya nak cerita kepada anda juga, kita ada Power BI ni. Yang ni adalah yang report service tadi. Okay, kalau tuan-tuan tengok tadi yang report service, okay, sebenarnya kalau kita nak explore ada banyak. Okay, so kita boleh susunkan pelbagai organisasi yang kita nak wujudkan. So dalam ni contohnya saya ada 2 report yang saya ada. Right? So report pertama, report kedua dan juga saya ada pelbagai report space yang saya boleh wujudkan untuk banyak-banyak organisasi dan banyak-banyak lagi untuk beberapa syarikat-syarikat ataupun anak syarikat yang saya nak. Okay, so maknanya saya boleh wujudkan pelbagai workspace yang saya kendaki. Right? Contohnya dalam ni saya ada wujudkan satu report yang saya telah publish yang tadi. Okay, bila saya klik dalam ni, so saya nampak report saya tadi. Right? Ini adalah report yang saya telah hasilkan. Right? Mana kalau saya nak jadi sebagai live, kalau anda perasan kan kadang-kadang kalau pintu masuk mana-mana kita ada macam live page kan. So kita boleh jadikan dia juga live page. Dan kita boleh juga createkan dashboard untuk kita. New dashboard. Awesome. Maknanya kita dah boleh wujudkan. Di kalangan kita punya viewers ni, ada yang pensyarah dan ada juga guru-guru ni. Yep. So sekarang ni, how this Power BI boleh benefit? Sebab saya tengok banyak juga universiti-universiti yang dah mula venture or start exploring on Power BI. So apa yang you boleh suggest dia orang manipulate in terms of using a Power BI? Okay, secara ringkas memang Power BI ni memang sangat mudah digunakan. Maknanya kalau daripada segi ilmiah, kita dah boleh hasilkan calculation ataupun pengiraan-pengiraan yang seperti sama macam MATLAB. Maknanya kita dah boleh kurangkan penggunaan MATLAB statistik. Semuanya dah ada dalam ni. Maknanya on top of that juga, kalau tuan-tuan tengok, kalau anda tak jumpa certain tools tadi, tuan juga boleh cari dekat marketplace. So marketplace ni anda juga boleh cari mana-mana marketplace yang anda nak gunakan, tools yang anda nak gunakan, anda juga boleh createkan. Contoh, okay, kalau anda tengok dekat sini, ini adalah Power BI desktop tadi, katakan saya nak tambah. So saya boleh import from marketplace. So maknanya daripada marketplace ni, ada macam-macam tools yang kita boleh gunakan. So maknanya anda boleh cari daripada internet. Okay, maknanya untuk buat bullet, untuk buat word cloud, nak buat infografik. Saya rasa yang topik yang ramai orang tengah tengok ni, macam mana nak buat infografik ni? Infografik yang cantik-cantik. Ni. Ini kasu. Kasu ni. Kasu dah boleh buat ni. Kasu. Wah. Ya, kita dah boleh buat infografik. Skrip mata dah kita boleh buat dah. Daripada data yang kita ada dah dapat infografik. Tak payah pening-pening. Macam mana nak buat? Senang kan? So ni yang saya rasa memang kalau kita nak buat untuk ilmiah memang sangat berguna. Okay, maknanya kita dah mempermudah. Ya saya. Syekh ataupun Nizam, boleh buat perbandingan tak Power BI dengan SPSS? Ni tadi ada soalan masa saya mengajar tadi. Power BI dengan SPSS. Saya pernah dapat soalan macam tu juga. Ada orang tanya kat saya, Nizam, kenapa saya perlu belajar Power BI tapi saya dah pakai SPSS? Beza dia senang saja tuan. SPSS ni dia memang analitik untuk kita buat statistik. Okay, so maksudnya spesifik statistik saja. Jadi kalau kita pakai Power BI ni, kita bukan sekadar boleh buat statistik,
kita juga boleh buat forecasting, kita boleh buat analysis, dan kita boleh buat analytics. Kita boleh buat visualization, dan dia boleh buat banyak lagi proses lain dekat dalam Power BI. Dan kalau tanya apa perbezaan dari segi penggunaan, SPSS ni spesifik je satu penggunaan, dan kalau Power BI ni dia punya penggunaan ni banyak lagi macam-macam. Dan kalau siapa ada masalah, contohnya lah, saya nak buat reports, nak buat report, nak buat chairman dashboard, tapi saya tak ada idea nak tanya apa pada database kita. Biasa kita tanya pada orang. Kita boleh sekarang dah, kalau pakai Power BI, kita boleh tanya pada Power BI apa yang kita nak. Nama dia adalah Natural Language Processing. Natural Language Processing. Example nak tahu, okay, apakah average orang pergi ke KL pada bulan Januari? You boleh type, what is the average people go to KL in January? Jika data tu ada, dia akan presentkan, dia akan suggestkan kepada anda benda-benda begitu. Dan dalam Power BI ni, sebab dia powered by AI juga. So bila SPSS, dia belum ada feature-feature yang advance begitu. Power BI, dia powered by AI. Jadi maksudnya kita pakai saja NLP, bagi tahu apa kita nak. I want to know what's the highest number in January. Dia akan bagi tahu highest number in January. Dia terus boleh tolong kita createkan few charts ataupun tables dan kita boleh pakaikan. So dari segi features dia banyak perbezaan sangat. Ni ada soalan daripada Puan Mefilia AR ni. Dia kata, boleh tak kalau nak guna Power BI untuk buat forecasting on budget? Lepas tu soalan dia sambung, dia kata dia ada buat data soal selidik. Boleh guna Power BI ke? Okay, alright. Sebelum saya pergi lanjut kepada soalan tadi, just nak tambah sikit yang Nizam tadi. Kan tadi kalau kita pakai natural language tadi, kan yang ni adalah satu contoh, satu dashboard. Okay, satu dashboard. Kita boleh tanya terus dekat sini. So, maknanya kita boleh tanya soalan apa kita nak. Kita boleh klik, kita boleh dapat report. Dan kita boleh dapat hasil yang kita nak. Okay, dia akan tunjuk dekat negeri mana yang top. Right, maknanya kita tak perlu buat apa-apa pun. Maknanya kita just type soalan apa kita nak. Okay, kita type soalan apa kita nak dan kita dapat terus. Maknanya kita tak perlu formula, kita tak perlu apa-apa. Right, so that's one thing. Sehari padai kan? Memang je bijak je. Okay, dan mungkin yang tadi juga tadi puan apa tadi ditanya terpasal macam boleh tak kita buat Power BI ni untuk buat survey? Buat survey. Yes. Boleh Fokus. Alright. So tapi forecasting memang boleh. Forecasting memang dia boleh. Memang itulah satu tools yang boleh digunakan untuk buat forecasting, buat analisis. Tapi nak buat survey, ini bukan dia. Ini bukan tools dia untuk buat kutip maklumat. Jadi kita kena pakai tools-tools yang lain. Okay, mungkin tools-tools macam Google ke ataupun pakai mana-mana yang form yang kita nak guna, kita boleh tarik data, masukkan ke dalam ni. Tapi basically Power Tools ni, Power BI ni khas untuk kita buat analysis, forecasting, dashboard, kita nak buat tanya soalan tanpa menggunakan formula. Kalau macam SPSS, kita kena masuk formula baru keluar jawapan. Ini kita type soalan je dah keluar jawapan. Mana lagi senang? Betul. Ini mungkin maksud dia dah ada data, Buat survey. nak buat analisis daripada survey dia tu. Mungkin tu pakai Power BI lah. Memang boleh. Yang itu boleh. Memang. Yang itu boleh. Itu memang boleh. Betul. Kalau nak kutip maklumat memang tak boleh. Kalau misalnya tanya soalan puan tadi, Cik Saiful kan dia kata kalau dia ada survey dan analisis survey tu sendiri boleh. Macam saya kata tadi, maksudnya survey tu contoh dipakai Microsoft Form and then dia kena linkkan dengan flow hantarkan result tu ke dalam Power BI. Boleh. Macam tu. Oh, ini dia sambung soalan dia ni. Dia kata data ada dalam SPSS, boleh convert ke Power BI tak? Boleh. Sudah pasti boleh. Kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tarik data daripada Power BI ni. Mana-mana data set yang kita nak tarik, kita boleh tarik daripada SPSS, daripada MATLAB, daripada mana-mana sumber database, daripada mana-mana social media, kita boleh tarik. So daripada sini kita boleh convert pada report dan convert pada dashboard. Ini yang saya rasa sangat berguna lah, sangat mudah. Okey tuan. Orang dan tak list tu bertambah kan? tu ni. List Tengok list data set tu bertambah. buat kerja tu kan. Okey, dan daripada sini kita dah boleh buat macam-macam visualization tadi yang saya ada tunjukkan pada tuan-tuan tadi Kita nak buat visual, kita nak buat report dan akhir sekali tadi saya tunjukkan pada macam mana buat dashboard. So dashboard pun senang. Kita klik je pin live tadi, kita dah ada dashboard. Dan daripada dashboard tadi kita dah boleh buat soalan natural language query. So natural language query tadi yang Cik Nizam tadi ada cerita. So ni adalah betapa senangnya. Tadi saya tak sampai 2-3 minit dah saya dah buat siap. Live page. Yes. Dah siap dah.
Itu je cakap. Kalau dalam satu hari anda dah boleh buat 5 dashboard. Ketua jabatan dia terkejut dia buat. Macam mana boleh buat 5 hari? Kan? Ya, 5 hari. Ada yang pernah belajar buat dashboard dengan data warehouse dengan macam-macam. Belajar 5 hari pun tak hasil-hasil. Tak ada hasil pun lagi. Dengan Power BI ni, satu hari dah dapat hasil 5. So just bayangkan. Berapa produktif yang anda boleh buat. Yes. Jadi memang kami cadangkan kalau mana-mana universiti, contohnya kalau mana-mana universiti nak pakai Power BI, dia juga boleh pakai macam nak tengok apa course yang sekarang tengah yang orang sekarang tengah ambil, ataupun macam mana behavior budak-budak zaman sekarang dan nak study course apa dia nak apply. Dia maksudnya dia ada set of data, dia nak applykan set data yang ada tu untuk nak buat decision dekat universiti. Itu pun boleh. Contohnya macam, perlukah dia buka library sampai 24 jam sebelum periksa? So based on data dia collected, dan dia boleh tengok kadang-kadang perlu ke tak perlu. Kadang-kadang dia buka 24 hours tapi harga bil elektrik lagi tinggi daripada orang datang. So whether is it sebut dia buka atau tidak. Sama macam kadang-kadang kalau kat jabatan kerajaan, bila tengah hari ditutup lampu, adakah menjimatkan elektrik? Ada tak kita ambil setahun dan tengok betul tak apa yang kita buat tu, betulkah dia menjimatkan atau tidak. Dan di situlah kita boleh buat analisis, nak tengok apa kalau nak kurang ke pembelanjaan, bukan daripada tengok apa yang orang cakap, tapi kita ada data yang buktikan, yang data tu kita loadkan saja ke dalam Power BI, dia boleh tengok bila present, tengok sini menjimatkan dan tidak menjimatkan. So those kind of decision can be made by using Power BI. Mantap. Itulah. Senyap Jadi terus. maknanya bila kita Kenyang report, tu senyap dah semua. Tak ada jawab dah. Tak boleh nak dinafikan. Nanti Yes, Syekh betul. kena mention tau ada berapa series lagi, because I need to buy more kurta lah from Tuan Baita Carry. Nak memenuhi InsyaAllah. siri-siri tu kan. Takkan ni kita Kalau dah untuk kita orang dapat tak? InsyaAllah. Tak boleh janji. Alhamdulillah. bagi Alhamdulillah. kali dengan kita lah. Kita ada pakaian seragam semua sama-sama. Wah. Kan? Kita pakai belang-belang. Semua kita pakai boria semua sama-sama. Ramai. Dan dia sponsored by Highlight. Wah. Ya Allah Tuhanku, kayakanlah sahabatku itu. Amin. 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 Murah rezeki. Yes, Amin. Alhamdulillah. Boleh share slide? Ada permintaan ni. Boleh share slide? Boleh. Nanti saya akan sharekan ke dalam Seafood Time. Punyalah baik hati Syekh, dia siap sharekan slide dia mengajar tau tuan-tuan. Dan sebenarnya sebab tujuan kami memang untuk sharekan knowledge yang ada untuk tuan-tuan boleh explore lebih banyak lagi. Sebab kalau tuan-tuan tanya kat saya pun, memang saya lagi suka jika sebarang decision made based on data. Dia bukan based on out of thin air, you kata, kita kena buang ini, buang itu sebab nak penjimatan. So kalau tuan-tuan dapat menggunakan apa yang kami tunjukkan hari ini, dapat baca, dapat explore, dan dapat buka hati untuk tahu yang ini mudah sebenarnya, itu dah cukup baik untuk kita terus explore dan belajar lagi benda-benda macam ni. Okay. Maknanya based on data, bukannya based on kata-kata netizen ya? Yes. Kata-kata Saya netizen. Mantap. Ya, betul. Okey tuan-tuan, saya just nak tunjuk satu demo lagi. Satu demo. Saya nak tunjuk anda, buktikan kepada anda saya boleh buatkan satu dashboard ni dalam masa 2 minit. Ya, saya set masa. Yes, Okay. kita set masa. Okey, sekarang ni mula-mula kita pilih dashboard yang kita nak. Contohnya kita ambil satu dashboard ni, dashboard kita dah pilih, dan data yang kita nak ni, kita nak data apa ni? Contohnya kita nak dapatkan jumlah jualan. Okay, kita masukkan dalam kuantiti ataupun dalam value kita ni tadi. So kita tarik. Alright, okay. So kita dapat kuantiti keseluruhan. Dia dah dapat ni, satu dashboard ni. Okay, dan kita nak tengok based on negeri pula. Okay, kalau kita tengok berkaitan ataupun based on produk ataupun produk kategori. So kita boleh tarikkan ke dalam kita punya dashboard kita. Alright, so kita boleh klik dashboard kita tadi. So kita boleh masukkan kategori yang terlibat. So kita ada beberapa paksi. Okay, paksi-paksi yang kita klik, right? So kita boleh masukkan ke dalam. Right, so kita nampak paksi-paksi yang terlibat. Okay, untuk produk-produk dan ID yang kita nak. Right, so dan juga mungkin kalau anda nak tukar pun, okay, based on color, warna-warna yang terlibat. Right, so kita boleh tukar juga. Okay, kita boleh hasilkan macam-macam based on warna-warna yang kita ada. Right, so kita boleh tarikkan ke dalam ni. So kita nampak pelbagai warna yang kita wujudkan. Ni order kuantiti tadi, ataupun juga kita based on harga yang kita jual ataupun berat yang kita nak. Kita ada banyak macam-macam. Okay, kita boleh tengok based on value, okay, jumlah
yang kita nampak dekat sini, dan kita nak tukar dashboard apa, tukar kita punya jenis-jenis chart pun kita boleh klik. Nampak tak? Okay, Sampai tuan-tuan. seminit dah keluar carta dia. Dah Tak keluar sampai chart. seminit. Yes. Dan daripada carta ni pula, saya nak publish dekat internet pula. Senang je. Saya klik publish to Power BI. Okay, Power BI, saya savekan perubahan tadi. Dan, okay, working on. Okay, right. So, di tengah proses. Right. So, saya akan letak dekat mana? Saya akan letakkan dekat saya punya syarikat saya. Contohnya, so, saya start publish. Tak sampai 2 minit, saya dah siapkan satu dashboard dan saya dah publish dekat internet. Okay, itulah bertahap. Seminit saya dah hasil. Kita nak tengok dekat internet ni. So, saya boleh hasil dekat internet. Ini dia hasil dia. Produk serupa sama. Itu dia. Yes. Betul. Itu ini bos baru niat dah siap. Baru tengok bawah, tengok atas dah siap. Dah siap dah. Main tarik je. Main tarik dah jadi dah. Dia dah siap. Dah siap dah. Nampak? Jika ada jika ada mana-mana daripada viewers yang macam habis tu yang table sebelah kanan tu apa benda, tuan-tuan, itu adalah lanjutan daripada Power Query, Power Pivot dan juga power yang kita ada buka sebelum ni. Hasil dia adalah hantarkan ke dalam Power BI. Betul Tuan Syed? Ya, betul. Itulah yang kita nak hasilkan sebenarnya. So maknanya kita ada visualization, kita ada kolom-kolom row data-data kita yang kita dah buat relationship tadi, dan based on mana jenis visualization kita nak pakai, dan kita letakkan dekat aksis-aksis yang berkaitan. So kita main tarik letak je. Dah dapat. Kita nak buat satu lagi dashboard pun boleh. Nak buat satu lagi? Boleh. Kita boleh createkan satu lagi. Kita wujudkan. Nampak? Dengan sekelip mata kita boleh hasilkan sesuatu. Itu yang kita nak. Tutup mata, tengok atas dah siap dah. Okey, nampak tuan-tuan. Okey, saya ada letak satu lagi. Katakan saya nak tengok based on customer pula. Okey, based on nama syarikat. Okey, saya masukkan nama syarikat. Dan syarikat tadi dia daripada dia beli order barang kuantiti berapa contohnya, right? Ataupun list kuantiti barang dia. Okey, kita tengok. Okey, ni kuantiti barang. Okey, kuantiti barang. So kita boleh masukkan ke dalam kita punya. Dah nampak dah catat dah. Terbaik. Dan dekat situ juga katakan kita nak tahu siapa yang suka banyak beli warna biru ni. Dia akan keluar statistik. Barang-barang mana yang banyak dibeli, banyak yang jenis warna biru ni. Dan kan mudah. Yes, betul. Kita dapat hasil dia. So jadi dekat sini kita boleh hasilkan macam-macam. Tak suka catat ni, kita boleh tukar je, klik je. Dan kita boleh hasil yang catat yang lain. Bentuk macam ni. Bentuk saya tu je. So jadi kat sini kalau kita nak tahu jumlah yang orang beli warna yang warna silver 292. Yellow 413. Yang red 44. Jadi dengan ni kita dah dapat drill down dan juga kita boleh macam-macam. Macam-macam lagi kita buat. Ini baru satu level baru ni. Kita boleh buat forecasting lagi. Okay, mana kita double klik lagi, kita boleh dapat detail lagi. Klik lagi, kita dapat detail lagi. Yang itu adalah sampai endless. Kalau anda ada buat menggunakan data warehouse. Okay, so inilah sebenarnya Power BI yang kami ingin sampaikan kepada anda tuan-tuan semua. Okay, supaya tuan boleh menggunakan. Teruja ni. Okay, harap teruja semua ni. Saya teruja. Memang kita kalau mana-mana sales manager nampak, dia tahu dah suka ni. Memang senang. Saiful. Ya. Dia orang cakap pejam mata buat, kita kena pakai kata besar buat tukang. Kan, menengok daripada tepi tu betul, ya Allah banyaknya hierarki kau kan. Tak apa, kita belajar dah nanti kan. Dia orang buat kejam mata tuan, Lan. Kita buat sampai kejam mata. Sampai pejam mata. Betul dia pejam mata, kejang je kan. Kejut Kejam terus. Aku. Kejam terus. Aku keras sudah. Kejam mata buat, kita buat sampai tu kejam mata. Pejam mata. Dah sampai keras dah. Tu dia. Dah lajak pukul 10 dah. Seronok kita bincang lagi ni. Okey, itu dia lah cerita sebenarnya projek kita ni. Memang cantik, mantap. So confirm insyaAllah dah ada teaser dah. Kita dah ada teaser. Akan ada teaser. Kurang ada 2 Tapi sebelum tu part 2 akan muncul selepas minggu depan. Part 2 insyaAllah jika ada rezeki akan muncul selepas minggu depan. Okey. So apa yang akan berlaku dekat Sifutan minggu depan? Kita ada jemputan khas daripada guru-guru dari kawasan PPD Tampin
yang akan join kita untuk menerangkan tentang kelas-kelas pemulihan. Kita selalu dengar tentang pemulihan ni, kan? Maksudnya So masalah apa pemulihan ni? Oh, okey. Apa yang nak dipulihkan? Aha, yes, menarik. So kadang-kadang pembelajar bermasalah, kan? Slow learners. Sampai saya pernah dengar ada yang datang bawa parang nak jumpa cikgu. You see? They have this kind of problem. So apa yang bestnya, kita tengok apa kaedah-kaedah ataupun metod-metod yang guru-guru ni guna, kan, untuk menangani masalah tu. So something to ponder for next week. Lepas tu, jika kepada viewers yang boleh kata fan of seafood time ni, insyaAllah, what we can do is, if you were to have any topics, any specific topics yang you nak bincangkan di seafood time, ataupun nak kami ceritakan dalam seafood time, by all means, hantar mesej di seafood time. InsyaAllah, jika ada slot, kami akan bawa topik itu, kan, ke dalam seafood time untuk dibincangkan. Ada satu dah ni. Dia tanya boleh tak seafood time ajar guna Jamboard? Oh, dah ada Boleh, tak? boleh. Boleh. Jamboard. Jamboard. Aku tak tahu Jamboard tu apa, korang jawab lah. Jamboard tahu, Kalau Jamboard. boleh kita buat je lah. Tahu Boleh. Ilan strawberry jam dia tahulah. Ha lah. Kena jemput jadinya. Jompot terus. Thank you kepada yang menanya. Okey, yang menanya, yang memberi idea. Rezeki ada peluang, insyaAllah kita akan buat jambot ni. Otai Sheikh ni ada. Otai Sheikh ni ada untuk cerita tentang jambot ni. Alright. Kita ramai malam ni lah. Ramai sahabat-sahabat kita ni lah. Kita ada last ni. Samsul Arifin. Ni kawan baik Syekh ni. InsyaAllah. Pun join ni. Minggu lepas dengan minggu ni saya mengajar orang mention seafood time dalam kelas Wow. Terharu. Orang mention seafood time dalam kelas. Online training ke face to face ke. Oh, hari tu kami tengok seafood time. Oh, ada rupanya orang menengok. Jadi kita kena maintain lah baju-baju branded ni kan. Untuk yang mampu. Main. Sponsor dia macam. Power BI tu boleh tengoklah analisis untuk tengok berapa kerap moderator keluar dekat dalam seafood time. Seafood time tak payah Power BI, dia tengok pun dah tahu dah siapa moderator dia, penduduk tetap. So insyaAllah. Alright, so dah pukul 10. Jika ada pertanyaan, insyaAllah boleh terus sambung untuk topik Power BI ni selepas minggu hadapan. Kita insyaAllah kita akan bawa otai-otai ni lagi sekali ke seafood time. So kalau nak tanya, ada berapa banyak power? Oh, perasan tak tadi? Syekh, yang tadi tu Prezi ke? Prezi. Pakai Prezi. Ailan. Prezi dia tak present pakai PowerPoint, dia present pakai Prezi untuk macam Power BI. Macam mana tu? Dia punya level, kita kat level sini, dia level atas tu. Betul lah. Ni level kayangan. Apa lagi dia? lawan Aurora tetap Borealis. lawan. Apa? Saya nak bawa semua bersama-sama ni. Kita naik sama-sama pada peringkat yang lebih tinggi. Itu. So, ada berapa banyak power sebenarnya nak tanya ni? Ada berapa banyak power yang ada ni? Rahsia. Tahu tak? Daripada power, kan kita dah gunakan, kita dah cerita pasal power pivot, kita ada query, power BI, ada lagi power lagi? Power map. Power ranges. Power map ada, power view pun ada. Power map, power query. Wow. Tapi kesemua tu dia masih perlukan dua jenis power lagi untuk melengkapkan segala-galanya. Apa dia? Power cord dengan power station. Terbaik. So, kalau dengan the power of internet. Yang ada. The power of internet jangan lupa. Internet macam siput tak adalah. Internet minta siput jangan harap. So insyaAllah. Alright. InsyaAllah kita tamatkan untuk malam ni satu perkongsian yang sangat menarik Power BI ni. I didn't expect it to be like this. Sama macam OneNote semalam kan? Last week. Yes. OneNote Mimi terus jadi jam. Terkejum semua orang. Betapa teknikalnya. Oh last question ni. Last question dia atas any certification untuk Power BI tak? Ada. Under Microsoft. Ada.
20228. 20228 katanya. So nanti boleh check it out. Alright. So with that, terima kasih. Tapi kena check balik. Ada few yang nak retire kan? Apa tu? Ada. Ada few yang retire, boleh check balik. Boleh check balik. Ada yang sikit. Ada macam Power BI pun ada certain topik saya nak retire. Tak Ya, apa. check. Jangan Highland retired lagi dengan nasi full time dia. Oh, dia kalau retire. Kami semua Tak boleh lah aku pencen nanti. Boleh. Kena kontrak dah. Tapi honestly, Cik Hailan memang lelaki paling penyabar dekat dunia lah. Saya ingat kalau letak dia jadi duta Malaysia kan, memang aman satu dunia. Wah. Highland. Macam mana dia tahu tak tahu tu. Tersenyap tu. I'm speechless. Hari ni ada orang panggil profesor, ada orang panggil doktor, segitu macam speechless tau. Tapi terima je lah, amin je lah kan. Kau jadi. Macam tu kan. Ya, Alhamdulillah jadi kan. Dia nak Rizman Ruzaimi tu lah. Ada t-shirt minggu depan pakai. Paling kurang jom sikit lah. Tidak tadi. Untuk kelas pemulihan. 20778. Kod dia 20778 insyaAllah. Okay. Alright, so with that, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih panel, as usual moderators. Hari ini Highland buat closing. Okay, terima kasih semua kerana menghadiri dan menonton Sifu Time Live FB untuk sedikit introduction of Power BI. Kita akan jumpa lagi Sifu Shane insyaAllah dengan Sifu Nizam yang sangat berpower-power ni untuk melanjutkan lagi beberapa siri, dan saya akan juga membeli baju-baju lagi lah. Macam tak cukup je baju kan. Takkan nak baju ulang kan, recycle. Awak artis. Okay. Jadi itu saja. Itu saja untuk malam ni. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan insyaAllah pada waktu yang sama untuk bersama guru-guru pula untuk sekolah pemilihan sekolah pemilihan. Dengan itu, Sifu Time Live FB menutup tirai. Ampun maaf kalau ada sebarang kesalahan. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih semua.